Okey, kedua-duanya murid tingkatan 3 ya. Okey, saya tanya adik Intan dululah. Apa perasaan adik Intan kali pertama mengetahui bahawa adik Intan tidak akan lagi menduduki PMR, tapi sebaliknya adik Intan akan menduduki satu bentuk pentaksiran baharu yang kita panggil pentaksiran tingkatan 3? Perasaan saya pada mulanya saya terkejut sebab saya ingatkan seperti biasa saja. Tetapi pada tahun ini dia bermula bentuk baharu iaitu PT3. Dan saya rasa ia adalah satu pengalaman baru bagi saya dan saya rasa sekarang saya rasa lega kerana telah melepasi PT3. Okey, adik. Perasaan saya lebih kurang sama je macam Intan. Saya pun mula-mula rasa terkejut. Tapi lama-lama macam dah biasa jadi tak apa. Okey, di bawah pentaksiran tingkatan 3, kita memperkenalkan dua komponen barulah. Yang pertama ialah pentaksiran pelbagai instrumen untuk mata pelajaran sejarah dan geografi, yang mana konsepnya bukan lagi ujian bertulis macam kita jawab atas kertas soalan dulu tapi lebih kepada macam kerja khusus, mencari maklumat, menemu bual penduduk kampung. Jadi bagaimana adik Intan punya komen lah berkenaan ujian ini? Pada saya amat menyukai tugasan tersebut kerana ia adalah seperti senang bagi saya daripada menjawab apa semua. Jadi saya lebih suka aktiviti di luar. Saya suka menemu bual apa semua. Ia lebih senang bagi saya. Okey, adik Nur Fadiana pula, macam mana cara adik mencari maklumat selain daripada menemu bual? Kita nak kumpulkan maklumat sebab dia seolah-olah macam kerja khusus. Jadi macam mana, apa yang adik buat untuk cari maklumat? Saya ada merujuk pada internet, lepas tu buku ke, semua buku rujukan, semua tu lah untuk dapatkan maklumat. Okey, masa yang diperuntukkan 2 minggu cukup ataupun rasa macam terlalu pendek atau rasa macam nak tambah lagi ke macam mana? Alhamdulillah cukup rasanya. Okey, adik Intan, selain daripada mata pelajaran sejarah dan geografi, ada tak agaknya mata-mata pelajaran lain yang adik rasa lebih sesuai dibuat pelbagai instrumen? Ya, misalnya kemahiran hidup, sains, ya, sebab kedua-dua ini sekarang ditaksir secara bertulis. Jadi mungkin tak adik rasa nak tambah pada tahun depan? Saya rasa itu lebih bagus pada saya. Tapi yalah, baguslah. Bagus macam mana? Maknanya subjek KH ni kita nak cadangkan pelbagai instrumen. Saya setuju sangat sebab kemungkinan KH kan banyak aliran iaitu seperti ERT, teknikal dan juga pertanian. Pada saya yang telah mengambil pertanian, saya lebih suka menanam di luar daripada kawasan sekolah. Seperti macam itulah. Okey, adik Nur Fadiana, kita juga telah memperkenalkan konsep ujian lisan, ya, bertutur dan ujian lisan mendengar. Jadi bagaimana adik melihat kedua-dua ujian ini dapat meningkatkan prestasi diri adik? Bila kita jalani ujian bertutur ni, kita dapat tingkatkanlah cara sebutan. Contohnya kan macam bahasa Inggeris, kita dapat belajar sebut macam mana, semua-semua tu. Kalau kita setakat bertulis saja, kita tak tahu kemampuan kita macam mana. Okey, jadi maknanya macam adik Intan pula, apa persediaan yang adik Intan buat untuk menghadapi ujian lisan? Ujian lisan saya lebih tumpukan kepada mental dan fizikal saya. Contohnya kalau mental, saya harus mempunyai idea yang banyak. Dan fizikal pula harus sihat untuk menuturkan kata-kata yang baik, yang bagus dan baku. Okey, adik Nur Fadiana, dari segi ujian bertulis, ya, bagaimana adik mendapati soalan-soalan yang dikemukakan dalam ujian bertulis tu? Adakah susah, senang, memerlukan masa yang panjang untuk menjawab? Bagaimana? Saya rasa soalan tu macam agak susah lah sebab dia macam tak sama dengan soalan yang sebelum ni. Dia Perbezaannya macam mana? Perbezaan dia macam dia banyak kehebat. Soalan kebat. Okey, dari segi peranan sekolah pula, bagaimana adik Intan melihat guru-guru membantu murid-murid dalam persediaan untuk menjawab soalan-soalan kebat yang adik sebut tadi? Bagi saya, guru-guru sangat bekerja keras
untuk memberi kami satu idea yang bernas untuk dituturkan dalam ujian-ujian tersebut. Okey. Di rumah, bagaimana adik melihat ibu bapa membantu, memberi sokongan kepada adik untuk melaksanakan pentaksiran tingkatan 3 ini? Dia banyak bagi nasihat lah, suruh buat betul-betul semua. Okey. Adik Intan, perbezaan antara PT3 dengan PMR ya. Kalau dulu semasa PMR soalannya datang daripada lembaga peperiksaan yang menanda kertas jawapan adik pun ialah panel pemeriksa yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Tapi melalui pentaksiran tingkatan 3 ini, walaupun kertas soalannya datang daripada lembaga peperiksaan, tapi yang akan buat penandaan, bagi markah, bagi skor adalah guru adik sendiri. Jadi macam mana adik melihat perkara ni? Apa komen Intan? Pada saya, ianya sangat bagus kerana guru-guru kita sendiri yang menanda. Dan sebelum ni, ya agak macam takut sikit lah. Takut. Hmm. Okey, walaupun skrip jawapan adik yang tulis peraturan permarkahan ataupun skema jawapan lembaga yang bagi, ada tak mungkin kalau cikgu tu tak suka saya, dia akan bagi saya markah rendah? Ada tak? Apa komen adik? Pada saya tak fikir macam tu. Saya tak rasa pun macam tu. Sebab guru ni sama je. Dia sayangkan murid-murid dia dan insya-Allah dia tak ada perasaan macam tu. Adik Intan lah soalan terakhir saya. Sebagai murid yang telah menduduki PT3 tahun ni, apa agaknya nasihat adik Intan kepada adik-adik tingkatan 2, tingkatan 1 sebagai persediaan awal mereka untuk menghadapi PT3 pada tahun hadapan? Okay, pada saya ingin nasihatkan kepada adik-adik yang akan menduduki PT3 pada tahun hadapan dan tahun seterusnya. Saya ingin mereka membuat perkara tersebut dengan lebih bersemangat, dengar apa yang guru ajarkan dan seterusnya ulang kaji pelajaran dengan lebih tekun. Okey, terima kasih adik berdua. Assalamualaikum. Selamat berjaya. Okey.